Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini pendedahan dan pengakuan Mahathir paling mengejutkan seluruh Malaysia. Selepas berpuluh-puluh tahun menyertai parti politik, terlibat dalam politik Malaysia, menjadi Perdana Menteri, menjadi pembangkang, jadi Perdana Menteri lagi. Ini adalah kenyataan Mahathir yang paling mengejutkan kita semua. Yang dianggap oleh netizen dan pengulas politik seakan-akan Mahathir tak sedar dia sedang melukakan diri sendiri, memalukan diri sendiri ataupun bercakap tentang diri sendiri. Cuba memberikan komen kenyataan yang mana ianya berbalik semula kepada beliau atau menjerat diri sendiri. Ini apabila Tun Mahathir tiba-tiba menggesa supaya digubal undang-undang menguatkuasakan sistem dua parti. Ada yang bertanya apakah ini tindakan terdesak Tun Mahathir, desperate, tindakan Mahathir yang terdesak untuk kembali relevan kepada dunia politik Malaysia selepas partinya Parti Pejuang kalah teruk dalam pilihan raya dan kalah teruk pula Mahathir dalam pilihan raya sehingga dia menjadi satu-satunya Perdana Menteri yang kalah dalam pilihan raya sehingga kehilangan deposit pilihan raya. Apakah ini langkah terakhir Tun Mahathir untuk campur tangan lagi dalam politik Malaysia? Kata ramai netizen, sudahlah Tun Mahathir, lebih baik berehat sudah kerana tak perlu lagi nak campur-campur politik Malaysia. Lagipun, cadangan Tun Mahathir ini sebenarnya dia sendiri dah langgar berpuluh-puluh kali. Kewujudan pelbagai parti politik di Malaysia ini, salah satu penyumbangnya ialah Tun Mahathir Mohamad. Mahathir telah menubuhkan Parti Bersatu. Selepas kecewa dalam Parti Bersatu, tubuh lagi Parti Pejuang. Tapi dia pula nak kata gubal undang-undang kuat kuasa sistem dua parti. Nak tanya sekarang ialah, kalaulah Parti Pejuang yang dia tandingi dulu, wakili dulu menang, mahukah dia mengatakan undang-undang ini perlu digubal? Adakah dia akan berkata seperti ini? Bekas Perdana Menteri itu berkata kebebasan berhimpun atau berpersatuan bukan mutlak. Susulan cadangan supaya Malaysia mengamalkan sistem dua parti, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berkata, Parlimen harus menggubal undang-undang yang hanya membenarkan dua parti. Kalau inilah yang dibuat, ramai netizen, ramai pengulas politik kata, tak tahulah apa jadi dengan politik Malaysia. Silap-silap hari bulan, huru hara bergolak lagi. Apabila ditanya, adakah undang-undang seperti itu bertentangan dengan kebebasan berhimpun atau berpersatuan, beliau berkata tiada kebebasan yang mutlak. Nah, ini yang menjadi tanda tanya netizen. Kalau betul-betul ini diusul, nanti dia akan cakap lagi. Ini negara paling diktator nanti. Anwar dituduh lagi diktator, tapi dia pula cadang. Cadang dulu, lepas itu bangkang. Kebebasan dalam apa juga yang anda lakukan adalah terhad, kata Tun Mahathir, tiada kebebasan mutlak. Jika anda mahu menggunakan kebebasan, ia mesti memberi hasil yang baik. Apabila anda mendapati kebebasan merosakkan masyarakat, anda perlu berfikir tentang had kebebasan, katanya. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyampaikan ucap tama di Expo Kesejahteraan Antarabangsa 2024 di Pusat Perdagangan dan Pameran Antarabangsa Malaysia semalam. Mahathir berkata, sistem dua parti dapat mengelak ketidakstabilan politik berulang pada PRU lalu yang membawa kepada parlimen tergantung. Katanya lanskap politik semasa yang dibentuk oleh parti berpecah-pecah dan kumpulan serpihan melemahkan kemampuan mana-mana parti tunggal untuk membentuk kerajaan stabil. Menurutnya, PRU 15 menyaksikan tiada satu parti berkemampuan mendapat mandat jelas daripada pengundi dan mencadangkan Malaysia mengambil inspirasi daripada negara seperti UK dan Amerika Syarikat yang mempunyai dua parti politik dominan.
Entahlah, kamu tinggalkan komen Anda sendiri untuk cadangan Tun Mahathir ini. Semoga Tun Mahathir cepat-cepatlah bersara daripada politik dan bersara daripada campur tangan dalam dunia politik Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat hari ini membabitkan kesamaan luar biasa kepada Anwar Ibrahim. Vaksin COVID-19, 8 warga Malaysia menyaman Anwar WHO RM60 juta ringgit. Sejumlah 8 warga Malaysia memfailkan saman berjumlah 60 juta ringgit terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO atas dakwaan komplikasi kesihatan dan kematian yang disebabkan oleh vaksin COVID-19. Red saman itu menyasarkan sejumlah 25 defendant termasuk bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob, Kementerian Kesihatan, Kerajaan serta Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom. Defendant lain termasuk Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad serta Menteri sebelumnya Dr. Adam Baba dan Khairi Jamaluddin, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail dan Menteri sebelumnya Hamzah Zainuddin, Menteri Pendidikan Fadilah Siddiq dan Menteri sebelumnya Dr. Muhammad Razi Jidin, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zaliha Mustafa, serta bekas Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah. Menurut kertas kausa yang dilihat oleh Malaysia kini, 8 pelanatif tersebut mendakwa mengalami kesan akibat arahan kerajaan untuk vaksin wajib semasa kemuncak penularan wabak COVID-19 4 tahun lalu. Antaranya ialah seorang penduduk Muar yang mendakwa bapanya meninggal dunia selepas menerima 2 dos vaksin Sinovac dan 1 dos penggalak Pfizer. Seorang pelanatif lain ialah seorang pekerja pembersihan rumput yang mendakwa mengalami stroke, kesukaran bercakap dan masalah untuk berjalan seperti biasa sehingga memerlukan tongkat selepas mematuhi arahan kerajaan untuk menerima 2 dos vaksin Pfizer. Seorang lagi pelanatif ialah seorang tukang urut wanita yang sebelum itu sihat tetapi mendakwa mengalami muntah dan sakit kepala yang kronik serta seluruh badan mengalami kesakitan dan terketar selepas menerima 1 dos vaksin Pfizer. Dia kini perlu menggunakan kerusi roda. Saman itu turut melibatkan seorang pekerja sebuah syarikat pengurusan amanah yang mendakwa diarahkan mengambil cuti tanpa gaji atau meletakkan jawatan secara sukarela kerana enggan mengambil vaksin. Selain pampasan wang, 8 pelanatif itu turut menuntut beberapa pengisytiharan daripada mahkamah termasuk bahawa COVID-19 adalah palsu, wabak senjata biologi ciptaan manusia yang dibuat untuk menyerupai seasonal flu. Mereka juga menuntut mahkamah mengisytiharkan bahawa coronavirus semula jadi virus yang tidak pernah dapat dibuktikan oleh Kementerian Kesihatan dan WHO yang menurut mereka gagal menjalankan proses pengasingan mengikut piawaian perubatan. Pelanatif juga menuntut pengisytiharan dan writ atau larangan terhadap Anwar, Kementerian Kesihatan dan Kerajaan menghentikan suntikan vaksin eksperimental beracun serta membatalkan semua jenis dan bentuk program seperti program imunisasi COVID-19 kebangsaan secara serta-merta. Mereka juga menuntut perintah mahkamah agar Anwar dan kerajaan menarik diri daripada menjadi anggota WHO dan Forum Ekonomi Dunia WEF yang didakwa sebagai penjenayah terancang yang bersekongkol untuk merampas kedaulatan negara-negara anggotanya termasuk Malaysia. Selain itu, mereka menuntut pengisytiharan bahawa penggunaan rawatan awal atau alternatif dan atau konvensional seperti Ivermectin dan banyak lagi dan ubat lain yang serupa tanpa mengambil vaksin eksperimental beracun
seharusnya dibenarkan untuk merawat pesakit COVID-19. 2 hari lalu, Mahkamah Tinggi Jabatan Peguam Negara telah memfailkan memorandum kehadiran bagi pihak Anwar, bekas Perdana Menteri, sejumlah menteri dan bekas menteri, serta kerajaan sebagai respon terhadap saman tindakan tersebut. Mahkamah menetapkan 17 Februari tahun depan untuk pengurusan kes. Peguam planatif dari firma guaman, Tuan Muhammad Zainuddin & Co. telah mengambil tindakan sivil ini pada 23 Oktober lalu. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.